akaun. Jadi Anisan Pasaran kita buat sejam kedua nanti ya bersama Siti Wani. Jadi kita sambung apa yang kita bincangkan semalam. Struktur pasaran dua dia. Ini menurut teori Elliott Wave ya. 5-3 ataupun 3-3. Maksudnya, adakah kita sedang melihat kepada mana saya punya pen ni? Okey. Adakah kita sedang melihat kepada pasaran yang trending ataupun pasaran yang sedang mendata? Jadi 3-3 ni adalah pasaran yang sedang mendata. 5-3 ni kita ada satu trend diikuti oleh satu pergerakan correction ya. Jadi 5-3 ni pun struktur yang bergerak kepada arah tetapi dia lebih mendata. Okey. Ini adalah apa yang kita bincangkan semalam. Maksudnya yang biasa kita tengok ni ya, trend adalah satu siri pergerakan. Maksudnya trend terbentuk apabila kita ada dua push. Low, high, higher low, higher high ni dah ada. Okey. Downtrend, high, low, lower high, lower low dan pasaran yang tidak menentu. Volatile market, sideways. Okey. Jadi, maksudnya dalam 5-3 tu, trend juga, wassalam Rosdi, terbentuk apabila berlaku pergerakan di sini. Low, high, higher low dan apabila breakout ini berlaku, ini adalah higher high. Jadi itu pun trend. Di sini pun trend. Higher high, higher low. Higher high balik. Okey? Dan even apabila struktur ini lengkap dan kita dapati berlakunya pergerakan 5 lekuk di sebelah kiri di sini. Benda ni nampak asas, tapi inilah apa yang kita kira bawah ni semua. Nampak macam asas. Anda ingat dia macam sayur brokoli. Ada besar, anda kupas kecil dia, ada kecil-kecil dia lagi ya. Dan apabila di sini breakout, yang ini breakout. Okey? Apabila itu berlaku, kita katakan bahawa di sini juga apabila ini break, ini pun adalah satu trend yang lebih besar. Dan kalau kita kecilkan, ia adalah apa yang kita nampak di sini. Benda serupa. Wassalam. Yang besar tadi, yang besar ni tadi, kalau kita zoom out dia apabila ini berlaku, ia mungkin merupakan pergerakan di sini ataupun even di sini. Yang 3-3. Boleh? Itu konsep asas dia. Itu konsep asas dia. Okey. Apabila kita melihat kepada instrumen, nak lukis dia, benda pertama yang kita kena faham seperti yang kita terangkan semalam, apakah instrumen yang kita lukis tu? Ya? Dia terbahagi basically kepada 3 kumpulan. 3 grouping Yang pertama, adakah kita sedang melihat kepada kumpulan aset? Dan kita zoom in sikit aset ni kepada benda-benda seperti saham, indeks, equity, ataupun sebarang derivatif. Derivatif ni adalah
satu instrumen yang mengambil nilai daripada ini. Kita ada derivatif untuk gold contohnya. Kita ada derivatif untuk platinum. Kita ada derivatif untuk dolar futures. Tetapi itu semua adalah untuk yang itu. Tapi untuk dalam kes yang kita sebut ni, derivatif ni benda-benda seperti futures, seperti options, ETF, okey, yang mengambil nilai berdasarkan dia derive, bahasa English dia root word dia adalah derive, D-E-R-I-V-E. Betul tak spelling saya? Bukan drive, derive. Dia ambil value lah daripada yang belakang. Kalau tak faham apa derivatif tu. Contohnya kita ada seperti SPY. SPY itu adalah satu futures untuk S&P 500. Itu contoh dia lah. Okay, aset. Kumpulan aset ni kita akan lukis sebagai 5 dan 3. Kenapa? Sebab basically ini menggambarkan ekonomi. Okey, itu menggambarkan ekonomi. Ini yang pertama. Contoh. Kita ambil kepada saham. Kita ambil kepada ni contoh. Chevron. Ini saham untuk syarikat minyak. Jadi ini sekali imbas. Wala. Ini sekali imbas. Ingat tak yang kita cerita semalam tu? 5, 3. Anda nampak tak apa yang anda nak nampak sekarang ni? Boleh tak kita lukis macam ni? Daripada permulaan yang dinosaur tu, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu anda ada pembetulan 1, 2, 3. Breakout, kita dah ada 1, 2, kecil lagi 3, 4 dan 5. Mungkin. Saya buang ini. Anda dah nampak benda ni. Maksudnya kita dah ada kumpulan 5 dan 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dan kita dah ada break yang tu tadi Kita dah ada break dia. Maksudnya kita katakan ini trending ke atas. Itu adalah untuk kumpulan saham. Kita ambil contohnya seperti SPY. Saya bagi contoh SPY tadi kan. Ini adalah, SPY itu futures pula. SPY itu adalah ETF untuk US 500. Nampak? Kita ambil yang lebih full lah Dow Jones. Ni daripada asal, daripada permulaan dia. Daripada 1890 lebih. Ini pun kita boleh lukiskan sebagai 1. Kalau kita nak lukis macam tu 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita nak lukis. Ini kita kena lukis sebagai 5 dan 3. Ini kena dilukis 5 dan 3. Anda tak dapat lukis dia sebagai 3 dan 3. Apa sifat 5-3 ni? Sifat 5-3 ni, sekali imbas anda tengok, anda nampak dah dia nak ke atas. Itu sifat 5-3.
Saya bagi contoh benda yang tidak membuat 5-3. Ni contoh benda yang tidak membuat 5-3. Ni nak ke atas ke bawah? Itu contoh pergerakan yang lebih mendatar. Faham? Ini anda tak dapat lukis sebagai 5 dan 3. Boleh? Bukan itu saja. Anda ambil contoh lain. Apa lagi contoh? Kita ambil event kepada komoditi. Kita ambil kepada minyak. Okey, minyak kita ambil kepada WTI. Ni tak cukup panjang. Kita ambil US oil. Okey. Ni nampak ni nampak macam 5-3. Nampak macam 5-3. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu anda ada pembetulan yang besar dia. Tapi kalau anda jumpa yang macam ni, anda tak dapat lukis dia sebagai, sebab dia tak ada break ya. Tak ada break macam kita nampak Dow Jones tadi. Wassalam Kristianto. Okey. Itu asas dia lah. 5 dan 3 Ni yang tadi ni. Basic principle dia adalah yang 5-3 ni senang nak tengok. Anda pun nampak dia, mata pun senang nak tengok. Kalau nampak yang 3-3 dia bercelaru. Ni minyak tadi lah. Boleh. Tapi depan minyak tadi nampak macam 5. Apa kita boleh buat? Kalau dia adalah 5, kita lukis sebagai A. Faham? Tak apa. Nanti kalau lepas yang ni kita ceritakan yang tu. Okey? Itu basic principle dia. Hari ni kita cerita 5-3 saja. Okey. Benda yang 5-3 ni, saya harap anda semua dah tengok video-video saya dekat TikTok. Benda yang 5-3, 5 dan 3 ni, struktur 5-3 terbahagi kepada dua kumpulan asas yang besar. Yang pertama adalah pergerakan motif. Ini menurut saya, ni bukan menurut Elliot, ada lain. Tapi ini apa yang kita gunakan dalam sistem 3-7-11 ataupun market dynamic. Pergerakan motif. Yang kedua, kita panggil sebagai diagonal. Pergerakan 5-3 ni. Okey. Pertama, sifat yang wujud kepada dua ni yang general. Maksudnya dua-dua ni ada. Dua-dua ni ada sifat yang ini. Saya pergi kepada yang kosong ni lah. Okey. Pergerakan 5-3 tadi terbahagi kepada dua yang general. Yang pertama adalah motif. Yang kedua adalah diagonal. Syarat-syarat asas dalam dua ni yang tak boleh langgar langsung untuk dia jadi struktur 5-3. Yang pertama, ingat kita bercerita pasal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. 1, 2, 3, 4 dan 5 diikuti oleh pembetulan. Syarat-syarat asas. Kita sedang bercakap mengenai struktur ini.
5 ni, syarat-syarat asas yang tak boleh langgar. Yang pertama, lekuk 2 tidak boleh jatuh bawah daripada lekuk 1. Tak kisah motif ataupun diagonal. 2 tak boleh bawah daripada 1. Dia boleh sama, dia tak boleh bawah. Okey? Itu syarat yang pertama. Untuk kedua-dua ni, tak boleh langgar. Yang kedua, 3 tak boleh paling pendek. Okey? Itu tak boleh langgar. Nombor 3, 4 tak boleh bawah daripada 1. Dia boleh sama dengan 1. Tak boleh sama dengan 1 pula. Tak boleh sama dengan, tak boleh bawah daripada 2. 4 ni, tak boleh bawah daripada 2. Dia boleh sama, dia tak boleh melangkaui 2. Peliklah rupa dia kan. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5. Ni tak boleh. Itu tak ada. Ini tak wujud. Macam ni 1, 2, 3, 4. Itu tak boleh. Ada saya kalau tengok orang lukis macam ni. Asal suka dia je. Okey? Itu tak boleh. Itu syarat asas untuk dia membentuk yang motif ni ataupun yang diagonal ni. 3 syarat asas ni tak boleh langgar. Now, kita pergi yang lebih detail lagi. Kepada struktur motif. Okey? Ini amat-amat penting kalau anda nak faham sistem 3711. Kita amat particular kepada motif ni. Ada. Macam-macam ada. Lagi lama dalam bidang ni, lagi nampak macam-macam. Ini adalah syarat khusus untuk motif. Dan dia ada 5 lekuk lah. Suatu 5. Okey. Yang penting, asal tu yang kadang-kadang kita nampak orang cuba fitting. Dia lukis, letak je 5. 4 dia berterabur bawah 2. Aduh, pening. Tak boleh. Itu tak mungkin. Okey, motif. Syarat-syarat motif. Dia lukis yang lebih spesifik. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini semua ada dalam nota. Okey. Syarat-syarat motif. Sama seperti di sini tadi, di mana 2 tak boleh bawah 1, 3 tak boleh paling pendek, tapi dia ada syarat asas dia untuk jadi motif. Salah satu, ni dengar betul-betul Salah satu daripada 1, 3 ataupun 5. Dengar betul-betul Salah satu daripada 1. Ini daripada sudut Fibonacci sahaja. Dengar betul-betul Kimi. Saya tak pernah sebut benda ni. Saya pernah sebut sekali je. Kristianto, 1, 3 dan 5. Salah satu berlaku extension. Di mana maksudnya dalam ni, kalau ini adalah extension 3. Di mana dalam ni
ada lekuk-lekuk dia lah. Tu tak apa. Tapi apa pun, kalau extension 3, bila kita ambil Fibonacci, extension 3 lekuk di sini, 3, kalau extending 3 hendaklah mencecah 1618. Fibo extension. Kalau satu yang extend dalam ni, 1, 2, mencecah 1618. Kalau satu dah extend, maksudnya satu extend, 2, 3 tak boleh paling pendek, 4, 5. Ini pun adalah satu motif. Apa beza dia? Apa beza dia? Atirah, apa beza benda ni? Boleh ada more? Yes, boleh. Ataupun extension 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana kita tahu sini 3? 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana? Simpan dalam buku. Macam mana kita tahu ini adalah 3? Macam mana kita nak bezakan dia? Biarpun extension berlaku dekat 1, extension berlaku dekat 5, RSI 3 tetap yang paling tinggi. Itu tak dapat langgar. RSI dia. Bukan Zul. RSI. RSI dia tetap yang tertinggi. Terutamanya 3 extension. Boleh? Okey, itu yang pertama. Di mana salah satu daripada yang membawa kepada arah 1, 3 atau 5 berlaku extension. Hilang pula. Hei. Dalam mata tak nampak biarlah. Okey, extension. Itu yang pertama. Ini beza dia. Extension hendaklah berlaku. Maksudnya ada 1618 dalam salah satu tu. Ataupun berlaku lanjutan lah dalam bahasa Elite Wave, lanjutan lah. Sama lah extension, satu bahasa Malaysia, satu English. Okey, itu yang pertama. Syarat asas dia ni tak boleh langgar. Nombor 2 adalah lekuk 4 tidak retrace melangkaui 50% lekuk 3. Bila kita kira lekuk 4 ni, dia tak retrace lebih 50%. Dia boleh sama Fibo retracement. Dia boleh sama dengan 50, tapi dia tak boleh lebih. 1 point, 1 pip, 1 pipet, tak boleh. Dia boleh sama, tapi dia tak boleh melangkaui lekuk 5. Lekuk 50% off lekuk 3. Itu lekuk 4. Itu yang kedua. Yang ketiga,
lekuk 5 berakhir dengan divergence. Divergence kita gunakan dekat RSI. Anda boleh gunakan default, anda boleh gunakan anda boleh guna default pun samalah, tak ada beza. Guna default RSI pun boleh. Maksudnya price membuat high, tetapi RSI tidak membuat high. Ada soalan setakat ini untuk motif? Ada soalan? Okay, now kita kaitkan dia dengan Fibonacci punya target. Bila kita bercakap mengenai lekuk 2, bila kita ambil Fibonacci retracement, kita akan menganggarkan lekuk 2 di sini sekurang-kurangnya 38.2% Fibo retracement. Boleh tak dia kurang lagi? Boleh. Paling kurang adalah 14.6%. Itu dalam video saya. Lazimnya lekuk 2 kita akan ada yang lebih jauh, iaitu 618. Ni yang lazim lah. Ke 764. Ni yang lazim. Tu lazim dia lah. Untuk lekuk 2. Okey. Kalau dia tak sampai 38.2, terus pergi. Yes, boleh. Tapi untuk tujuan analisa, dalam sistem yang kita guna, kita akan menganggarkan 38.2. Ini nampak macam, Zul, ni tak ada apa. Ni penting. Bila kita nak entry, itu penting. Faham? Anda sedang tunggu lekuk 2. Maksudnya macam ni, Katalah anda tunggu entry. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, breakout lagi. Lepas tu anda tunggu. Ni dah ada. Lepas tu anda tunggu this one. Katalah anda kata, ini fractal kecil. Anda tunggu dia punya retracement. Katalah anda kata ini extend. 1, 2. Ni dalam time frame lebih kecil. 1, 2. 2 ni kena sampai, bila anda tengok 1, 2, 3, yes. Satu, kalau dia tak sampai, kita tak entry. Tu, kita kalau macam sekarang ni, kalau macam UK 100 kan. UK. UK 1. Katalah dia pergi daripada sekarang. Baik. Dia pergi daripada sekarang lah. Okey, dia pergi daripada sekarang. Keseluruhan ni, dia tak sampai pun dekat 38.2. Keseluruhan ni kalau kita ambil Fibo daripada bawah, dia tak sampai pun 38.2. Satu, kita masih tunggu dekat sini. Boleh tak dia terus pergi? Boleh. Ni dah sampai 14.6. Faham? Satu, jangan kejar. Maksudnya dia boleh buat benda ni, Rosdi. Dia boleh buat ke atas. Lepas tu jatuh bawah balik. Tak tahu. Okay, now. Ini adalah untuk kenapa benda-benda ni penting. Jadi kalau kita tak sampai 38.2 contohnya, anda nampak dia naik, anda akan tunggu double correction. Ini kita akan cover pada minggu depan mengenai correction ni. Banyak kali pun kita tengok benda tu kan, Rosdi. Ingat EU tahun lepas, ingat
lain-lain banyak instrumen. Bila tak sampai 100%, ini tak ada berakhir dengan divergence, jaga-jaga. Dia boleh buat tap, lepas tu jatuh balik. Ataupun pecut terus. Dia buat jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi flat. Okey. Itu adalah untuk lekuk 2. Nampak macam tak penting, tapi amat-amat penting fibo-fibo ni. Kita melukis berdasarkan semua ini. Memang banyak. Especially bila ada peralihan dalam market. Selepas satu super cycle ataupun grand super cycle punya ni habis, yang besar, yang kecil-kecil akan berterabur. Tapi tak apa. Tak kisah. Asalkan anda tak buat apa yang jangan dibuat. Contohnya seperti sell index pada semasa. Okey, itu adalah untuk lekuk 2. Target ya. Okey, lekuk 3. Lekuk 3, untuk dia jadi motif, lekuk 3 kita akan anggarkan 1618. Seperti yang di sini, yang extension tadi. Kita akan cuba untuk extendkan lekuk 3 sentiasa. Untuk currency, untuk saham, untuk indeks, anda akan sentiasa cuba untuk extendkan lekuk 3. Yang lazimnya tak extend lekuk 3 adalah komoditi. Komoditi lazimnya lekuk 5 dia extend. Tetapi dalam sistem kita, bila RSI dia break, membatalkan divergence, sebab 3 tadi divergence, kita akan jadikan lekuk 3. Kalau anda buat Elliott wave sahaja, itu extension lekuk 5. Ini maksud saya. Contohnya seperti gold. Kalau anda cuma buat Elliott wave, mana gold? Kalau anda cuma buat Elliott wave, tak dapat. Macam mana saya tak conteng? Okey. Ini boleh jadi macam ni. 1, 2, 3 anda habis di sini. Kalau anda buat Elliott wave sahaja, 4, dan anda extendkan 5. Tak salah pun. Itu Elliott wave sahaja. Yes, exactly. Kalau Elliott wave sahaja. Tapi disebabkan kita menggunakan indikator untuk nak tengok kat mana 3, jadi dalam yang ini, kita extendkan 3. Kalau anda buat Elliott wave sahaja, 1, 2 sini. Sini 3. Ada separation. Sini 4. Dan anda extendkan 5 ni. Maksudnya 3 ni di sini. Kalau Elliott wave sahaja. Ya. Tapi itu goal. Tapi disebabkan kita membuat market dynamic, di mana kita satukan pergerakan ini bersama dengan dolar, bersama dengan yen, bersama dengan indeks, ini mungkin saya akan tukar pada hujung minggu ni kepada pergerakan ini. Depend kepada jauh mana US dollar, tapi tak kisah. Apa pun, kalau nak anda agresif, anda boleh trade dekat 4 ni. Ni kan time frame kecil lah, seperti kita cerita semalam. Tak kisah. Okay, now balik kepada cerita yang ni. Lepas ni kita buat analisa pasaran.
Itu adalah untuk lekuk 3. Lekuk 3 dalam analisa, bila anda dapati ini berlaku, break, dan anda jangkakan lekuk 3 dah mula, break, anda akan jangkakan sekurang-kurangnya 100%. Maksudnya sama panjang dengan 1. Sama panjang dengan 1. Untuk tujuan analisa. Sebab itu dalam sistem kita panggil incomplete sequence. Bila ini berlaku kan. Bila dia tak sampai 100%, dia pull back 100%. So kalau anda menyangkakan ini 1, 2 dan ini akan membuat 3, dalam ni 2/3 akan ada 5 kan. Dalam ni akan ada 5. Jadi kita jangkakan 3 dalam ni kan. Anda nak trade di sini. Jadi sasaran dia adalah 100% yang besar ni. Tu adalah untuk lekuk 3. Syarat paling kurang untuk lekuk 3 adalah lekuk 3 618. 618. Nampak macam banyak nak ingatkan. Tapi tak ada. Kalau anda buat hari-hari chart ni, itu semua dah automatik. Macam tanya galih tu kan. 3 paling kurang 618. Sasaran lekuk 3 100%. Untuk jadi motif 1618. Dah automatik dah. Boleh lebih lagi? Boleh. Jangan jangka hujung trend. Suka sangat cari pucuk. Habis. Boleh? Tu lekuk 3. Okey. Now lekuk 4. Lekuk 4 saya tambah satu lagi di sebelah sini. Lupa. Segitiga dalam correction tidak berlaku di lekuk 2. Lekuk 2 tak boleh ada segitiga. Lekuk 4, lekuk B, lekuk X, lekuk Y itu boleh dibentuk boleh dibentuk oleh segitiga. Tapi lekuk 2 tak boleh. Lekuk 1, 3, 5 of course lah tak boleh. Sebab lekuk segitiga ni merupakan struktur kolektif. Tu penyakit biasa. Cari hujung trend. Ni naik nanti dia jatuh kan. Jangan. Kenapa kita tengok Fibo ni? Katalah anda nampak 1, 2, dah 3. Dah sampai 100%. Pull back. Boleh trade tak? Tak dapat. Kecuali dia sampai 1618 dan nampak sebagai satu structure. Dan anda tahu 4 tu mesti ada. Dan itu boleh trade macam gold. Sekali lagi. Macam gold kan. Macam gold kan. Mana cat ni? Macam gold. Kalau anda jangkakan sini lekuk 4, lekuk 3, anda ambil Fibonacci, anda dapati sini dah lebih 1618 dan pergerakan di sini, dari 2 ni ke sini, nampak macam satu kampung. Sekampung dia kan. Nampak macam satu rumah kuning. Syarif Masahur. Jadi anda tahu, sini akan ada 4 dan ada 5. Jadi 4 ni boleh trade. Tu dipanggil sebagai momentum sequence. Tak apa. Okey, now. Lekuk 4. Lekuk 4 dalam motif tak boleh lebih 50% of lekuk 3. Lekuk 4, sasaran kita adalah 23.6. Sama kes dengan lekuk 2 tadi, minimum dia 14.6.
Maksudnya 3 lekuk bila berlaku. Katalah ini lekuk 3. Kita jangka lekuk 4. Anda ambil daripada 2 ni. Kalau correction ini kita ambil Fibo extension. Dan dia tak sampai 2, 3, 6. Apa anda buat? Anda akan extendkan. Tu WXY. Tanya Kristianto. Kristianto belajar Elliott Wave lama kan Kristianto? Betul tak Kristianto? Macam mana kita nak tahu dia akan buat double? Ni contoh dia. Kenapa kita extendkan untuk UK 100 tu? Tu sebab dia. Kita jangka dia ke bawah lagi. Boleh tak dia terus naik ke atas? Boleh. Tapi kita kena pegang satu cara nak lukis. Kalau tak, lukisan anda, lukisan saya, lari. Kita gunakan Fibo ni sebagai nak tahu adakah dia akan membuat double. WXY. Kalau dulu, entah ni nampak 3 naik atas dah. Ni kaedah ni, anda lukis sama, saya lukis yang sama. Elliott Wave ni very subjektif tau. Very subjektif. Tu cara dia. Seorang atas, seorang bawah. Itulah. Dengan Fibo ni, kita akan pegang benda sama. Kecuali market tu dah buktikan zigzag tak sampai Fibo. Ya? Biasa tu. Faham. Saya faham apa yang Kristianto sebut tu. Semua lekuk dia pergi tanda. Dia sibuk dengan semua lekuk dia nak trade. Tak dapat. Dengan cara ni, anda akan pegang satu kaedah. Seorang lukis sama, seorang lukis sama. Kau nampak tak? Dah complete. Okey, dah complete, kita completekan kat situ. Maksudnya katalah kita jangka lekuk 4, kan? Maksudnya jangka. Tak sampai juga. Kita akan jangka triple correction. Dalam kes kita kata WXY. Tak apa. Itu cerita lain. Okey, itu lekuk 4. Okay, now. Lekuk 5. Lekuk 5 ni special sikit. Lekuk 5 ada 3 cara kira. Lekuk 5 ada 3 cara kira. Ini applicable kepada motif dan juga impulse. Dia tak applicable kepada diagonal lain. Nanti kita bezakan. Diagonal pun ada pembahagian dia. Impulse dan ending serta leading diagonal. Ni. Okay, ni nanti. Lepas ni. Okey. Lekuk 5, 3 cara kira. Yang pertama adalah lekuk 5 sama dengan 1. Sama panjang. Itu paling mudah lah. Nombor 2, bila kita ambil Fibo terbalik, 3 kepada 4, Fibonacci retracement, 100% kat sini kan. Lekuk 5 berada pada 123.6 ke 161.8. Contoh. Bila kita ambil dekat cat. Kita ambil kat cat lah. Okey, kita ambil mana? Kita ambil apa? ZN. Mana ZN? ZN. Contoh. Okey, kita ambil ZN. Kita jangka sini buat 1. Contohlah 1, 2, 3, 4. Ni dah jadi. Kita tengah jangka lekuk 5 kat bawah ni. Okey. Mana satu kaedah yang anda akan guna? Okey. Yang pertama, lekuk 5 sama dengan 1. Tengok mana satu. Ada 3 cara. Nombor 2,
Lekuk 5 kita ambil fibo terbalik. 3, 4. Dan nombor 3, lekuk 5 kita ambil Fibonacci extension. Daripada permulaan kepada 3 kepada 4. Lekuk 5, 6, 1, 8. Okey. Ingat ya, dia ada 3 cara kira. Mana satu anda nak pilih? Macam mana kita nak tahu? Bila anda nampak dekat sini memang 1, 2, 3, 4, 5. Tembus ke bawah lah pula dia. Sini pun dah berlaku apa? Divergence. Ada 3 cara. Macam mana anda nak pilih? Ustaz Debeng, macam mana nak pilih? Tengok yang besar. 5 kat situ, dalam kes ini menghabiskan C yang merah. Dalam kes yang itu. Jadi kita ambil Fibo extension daripada atas ni kepada A kat sini dan B. Idea dia, C ni sama panjang dengan A. Jadi kalau dia dah buat 4 atas ni, anda tahu kalau satu cuma habis kat sini, satu ni pendek sangat, tak sampai 100. Kalau kita ambil Fibo terbalik, 3 kepada 4, ini lebih daripada 1618. Satu bawah tu. Jadi kaedah ketiga, kita akan jangkakan untuk 5 kat sini, anda ambil Fibo extension daripada permulaan kepada 3 dan kepada 4. Jadi 618 yang sampai 100%. Faham? Aku dah padam. Keluar balik. Benda ni contoh-contoh lah dia lekat kat situ. Boleh? Hui, lagi 9 minit rupanya. Itulah guna target-target tadi. Lekuk 5 berapa. Ni A, B, C. Katalah lekuk 5 kita, anda sedang lukis lekuk 5. 1, 2. Anda sedang lukis 1, 2. Anda sedang jangka lekuk 3 kat sini. Lekuk 3. Okey, dalam ni ada 5 kan. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Ingat tak lekuk 3 tadi? Ingat tak? Kita punya sasaran untuk analisa lekuk 3 100%. Okey, jadi kalau kita ambil Fibo extension 100% kat sini. Contoh 100%. Dan kita dapati 4, kalau kita, ni tengah berlaku, kita nak lukis lekuk 5. Anda akan jangkakan lekuk 5 lebih kurang sama panjang dengan lekuk 1. Selagi 3 tak jadi paling pendek. Faham? Kalau anda ambil yang daripada bawah ni, 3, 4, daripada bawah ni, 1, 2, 6, 1, 8, dia ke atas sana. Itulah guna yang tu tadi, daripada besar kepada kecil. Semuanya daripada besar kepada kecil. Anda kena tengok multi time frame. Katalah 3 kat sini. Dan anda jaga, ni dah sampai 6, dah sampai apa? Dah sampai, nak sampai 1618. Anda nampak, tak ada pecahan. 1, 2, 3, 4. Anda sedang lukis di sini. Anda jangka 5 ni nak habis kat mana. Jadi anda ambil Fibo ni. Anda nampak 100% dah lepas. Sini 1618. Jadi anda tengok,
Ini kalau aku letak sama panjang tak dengan 1. Jadi anda jangka dia sama panjang dengan 1. Kalau tak, meriah. Semua tempat anda letaklah macam-macam. Itulah cara dia. Semua fibo tu berkaitan. Semua ni berkaitan. Faham, Zul? Kaide. Macam pernah dengar tapi macam baru faham. Tanya. Tak tahu nak jawab apa, Kaide. Itulah sebab tu saya duk cerita pasal fibo-fibo tu ulang-ulang. Faham tak? Anda kena tengok, okey, aku tengah jangka lekuk 3. Lekuk 3, ini motif 1 ni dah lepas 100%. Anda tengok yang dalam ni. Tengok dalam ni, 1, 2, 3, 4. Kalau aku letak dia sama panjang 1, aku target 1618, ini terlebih. Jadi, sama panjang dengan 1 terlebih. Jadi aku ambil fibo terbalik. Mungkin 1, 2, 3, 0.6 ke 1618. Meremos cat. Inilah tujuan benda-benda ni. Fibo. Faham? Sebab tu saya duk semuanya Fibonacci. Semua ni, semua yang kita ni, anda akan gunakan target-target Fibonacci untuk jangka had manalah dia pergi. Dah hilanglah pula 8 kat belakang tu. Habis yang ni cukup lah. Banyak sangat jam kan. Okey, 8. 5 minit. Alamak. Sel otak baru berhubung. Itulah guna saya duk canang fibo. Kan Kaide, tiap sesi bila kita cover balik topik ni, kan saya duk cerita fibo ni. Kalau anda jangka lekuk 2, ya kita extend 38.2. Samalah dalam extension pun sama. Katalah lekuk 5 kat sini, kita jangka dia habis dan menghabiskan 3 yang besar. Samalah konsep dia. Kan 3 tadi kita jangka the whole thing ni. Maksudnya 3 kat sini. Macam tu. Kan benda sama. Dia cuma beranak pergi besar je. Jadi 5 kat sini kita nak habis had mana? Apa target dia? Faham? Ataupun yang besar lagi, C. Ataupun A. 5 lagi besar. Benda sama. Cumanya dia pergi daripada besar pergi kecil. Ada reverse sikit. Masuk dia reverse sikit. Tengok yang besar dia. Apa cerita? Satu tak dapat buka H1. Hidupku matiku kat sana lukis elite wave. Tak mungkin. Mustahil. Dia kena dilihat daripada besar turun kecil. Ramai orang lukis kat H1 sahaja. Lepas tu dia pergi M15. Saya tahu. Saya tak tujukan oleh siapa-siapa. Tapi itu majoriti. Bukan hanya kat Malaysia. Kat luar pun sama. Dia pergi H1, dia lukis satu lekuk je. Tu kerja gila. Kerja malas. Anda kena buka daripada besar, turun berkecil. Saya trade H1 bang. Saya trade M1 bang. Benda sama. Dia kena complete chart. Boleh? Jadi maksudnya, kalau kita tak sampai 100% 3, kita nampak. Ni untuk trade. 1, 2, 3, 4, 5. Tak sampai 100%. Kita jangka ini motif. Anda boleh trade bila dia pull back. Benda sama. Biasa. Kalau orang guna cara tu, baik tak payah pakai elite wave. Buang masa. Tak dapat kini. Penat nak cerita pun buang. Dia claim elite wave tapi bukan elite wave tu. Entah apa lah. Saya pun tak tahu benda tu. Kereta kira sendiri. Faham? Itulah saya duk ulang fibo ni. Saya tak tahu berapa kali saya ulang. Video Mat Puyuh pun banyak kali. Video Pian pun tak payah cerita lah. Pian lagi lama. Ada seorang lagi. Siapa nama dia? Kuantan.
Saya ingat Kuantan, tak ingat nama. Aminul. Itulah kaitan-kaitan Fibo ni. Boleh? Okey. Kita sudahkan untuk sesi hari ini. Untuk sesi ini, kat sini sahaja. Ingat, Fibonacci tadi banyak yang ada cahaya. Ada nampak ke dia? Zul. Kau duduk nanggar-nanggar Datuk. Datuk lah pakainya. Datuk lah gunanya. Campur-campur saya punya bahasa Sarawak. Satu saya duk ulang. Benda ni. Okay. Diagonal, dia langgar syarat. Mana-mana syarat yang ini. Dia tak boleh langgar yang ni. Dia langgar mana-mana syarat. Itu je diagonal. Itu diagonal. Okey, benda sama. Okey. Ada nak ambil screenshot yang tu tadi? Screenshot. Diagonal dilanggar syarat-syarat ni. Screenshot lah. Banyak kali kita explain benda ni. Dalam video TikTok pun ada benda ni. Okey, kita berhenti kat sini. Kita sambung sesi kita selepas ni. Untuk Anissa Pasaran bersama saya dengan Wani. Jangan ke mana-mana. Jadi kita sambung topik kita selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung selepas ni.